Hari yang besar ini pasti akan berlaku suatu hari nanti. Dunia semakin menghampiri penghujungnya. Garisan waktu semakin menghampiri penamatnya. Berdasarkan perbincangan para ulama, berdasarkan nas dan juga dalil sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, kiamat akan berlaku setelah disusuli beberapa tanda. Berlakunya ad-dukhan, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Peristiwa-peristiwa yang besar ini akan berlaku secara berturutan mengikut selang waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing mempunyai tanda kemunculannya, sehinggalah satu persatu selesai dengan misi atau tugasan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perosak ini dikatakan akan muncul setelah Nabi Isa AS berjaya membunuh Dajjal. Kerakusannya melampaui batas. Kehebatannya tidak terkalahkan mana-mana makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Tidak disebut dalam hadis ataupun Al-Quran secara jumlah dia, tapi nisbahnya ketika itu, sebab manusia ketika itu sudah makin berkurangan sebab ada peperangan Armageddon, ada peperangan antara Dajjal itu sendiri dengan Nabi Isa, sebelum itu peperangan Imam Mahdi. Jadi manusia, bilangan manusia ketika itu telah sedikit. Jadi maknanya ketika itu Ya'juj dan Ma'juj ini berbilangan lebih daripada manusia yang ada. Ada pendapat mengatakan 1000 nisbah 1. Jadi kerana apa? Kerana manusia itu sendiri bilangan telah berkurangan. Jadi ketika dia ada dua kumpulan. Kumpulan pertama yang berjaya memecahkan tembok tempat dia dikurung oleh Zulkarnain, maka mereka keluar dan mereka menuju ke Tasik Galili. Kenapa Tasik Galili? Dia banyak kisah sebenarnya. Dia tasik yang tempat Nabi Isa AS dibesarkan. Di situ kisah bagaimana manusia ditukar jadi monyet. Kunu kiradatan khawasiin. Di situ Nabi Isa pernah menunjukkan 27 mukjizat baginda, maknanya mengenai kebenaran kenabian baginda Isa alaihissalam. Maknanya tasik itu adalah tasik yang sangat bersejarah dan sangat penting bagi kawasan orang di situ. Maknanya tasik itu nanti kumpulan pertama akan keluar, pecah tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan dia akan mengeringkan Tasik Galili ini. Dan ketika kering Tasik Galili itu, barulah kumpulan kedua keluar. Dan ketika kumpulan kedua keluar, mereka bertebaran di muka bumi ini, mana membuat kerosakan-kerosakan yang cukup luar biasa ketika itu. Bongkaknya Firaun namun tetap tewas dengan air. Bongkaknya Namrud namun tetap tewas dengan nyamuk. Dan bongkaknya Qarun namun tetap tewas dengan tanah. Setiap musuh Allah pasti akan ada yang mengalahkannya. Biarpun hebat mana kekuatan mereka, biarpun tinggi mana kekuasaan mereka, ia pasti tidak akan mampu melawan kehendaknya. Begitulah kesudahan yang akan berlaku kepada Ya'juj dan Ma'juj suatu hari nanti. Meskipun ramai mana bilangan mereka, meskipun kuat mana ketenteraan mereka, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan takdirnya, maka tidak akan ada yang mampu untuk mengubahnya. Jadi antara detik-detik awal Ya'juj Ma'juj ni, ketika mereka ini keluar, mereka akan melalui Tasik Tabariyah. Dan kejahatan yang mereka lakukan ini tidak mampu dikekang. Bahkan mereka ini seperti mana Ya'juj Ma'juj pada zaman dahulu. Mereka ini tidak mampu untuk nak dikalahkan. Zulkarnain juga tidak mampu untuk nak mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, melainkan dia menyiapkan tembok untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga di akhir zaman. Tak ada siapa yang mampu untuk menentangnya ataupun mengalahkannya. Sampai kepada zaman Nabi Isa sendiri pun. Setelah Ya'juj Ma'juj melata, mengembara dan menguasai, melakukan kerosakan yang banyak di seluruh muka bumi Allah, sehingga tentera yang dipimpin oleh Nabi Isa pun tak mampu untuk berdepan dengan Ya'juj Ma'juj, maka mereka menggunakan cara yang terakhir, iaitu bermunajat dan mengadu kepada Allah SWT. Nabi Isa sendiri memimpin munajat itu bersama dengan seluruh umat Islam. Ketika itulah Allah menghantar idh ba'athallahu dudan fi a'naqihim. Allah menghantar pasukan tentera yang paling kuat, iaitulah ulat, dan menyerang Ya'juj Ma'juj di leher-leher mereka. Maka berakhirlah ketika itu di sekitar Syam
Bumi Syam. Bumi ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam peristiwa akhir zaman. Di bumi inilah baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai keberkatan yang ada padanya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Beruntunglah penduduk Syam kerana para malaikat membentangi sayap-sayapnya kepada mereka." Hadis ini jelas menunjukkan keistimewaan yang ada pada Syam berbanding mana-mana tempat di bumi ini. Di bumi inilah lahirnya para anbiya. Di bumi inilah bersemadinya jasad-jasad mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, "Beradalah kalian di bumi Syam. Sesungguhnya ia merupakan negeri pilihan Allah, dihuni oleh makhluk pilihannya." Bumi Syam pada hari ini merangkumi 4 buah negara, iaitulah Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Dan yang kelima adalah negara haram Israel. Dia menjadi begitu barakah kerana hampir separuh daripada rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran berasal daripada bumi Syam. 5 tempat ni. Maka disebabkan itulah banyak peristiwa akhir zaman seperti perang dan sebagainya dan yang lain-lain melibatkan kawasan yang paling barakah di atas muka bumi Allah ini selepas daripada Mekah dan Madinah. Kawasan ketiga yang paling barakah adalah bumi Syam di sisi Islam. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala memilih bumi Syam ini untuk tempat Nabi Isa turun, bumi Syam ini untuk menjadi pusat pemerintahan Islam akhir zaman. Bumi Syam ini juga menjadi tempat mulia untuk dikalahkan Dajjal dan juga tenteranya serta dibunuh Dajjal tadi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantarkan cacing bagi menewaskan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu bergelimpanganlah bangkai-bangkai mereka sehingga menjadikan bumi ini terlalu busuk untuk didiami. Keadaan ini lalu akan membuatkan umat Islam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bumi kembali pulih seperti sedia kala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar burung-burung yang besar untuk membawa pergi bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj selain menurunkan hujan yang lebat. Allah akan menghiasi bumi ini bagai perempuan yang sangat cantik dan bersih kulitnya. Lalu bumi akan diperintahkan untuk kembali subur dan menumbuhkan buah-buahan yang sangat baik. Dikhabarkan ketika ini manusia akan menjadi kenyang walaupun dengan memakan sebiji buah delima. Susu daripada binatang-binatang akan diberkahi sehingga seekor unta bunting dapat mengenyangkan sekumpulan besar manusia. Dan susu seekor kambing bunting cukup untuk mengenyangkan beberapa manusia. Begitulah nikmat yang akan dirasai manusia ketika ini. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan takdirnya untuk mewafatkan baginda Nabi Isa AS yang belum pernah wafat sebelumnya. Nabi Isa diangkat ke langit pada umur 33 dan akan diturunkan dengan kuasa daripada Allah dengan umur yang sama. Pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama, Nabi Isa akan hidup 40 tahun daripada umur itu. Dan Al-Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis bahawasanya Nabi Isa akan dikebumikan di samping Nabi Muhammad SAW, iaitu di dalam Masjid An-Nabawi. Dia masukkan dalam kitab dia tetapi bukan kitab sahih. Dia masuk dalam kitab satu lagi, kitab At-Tarikhul Kabir, dan dia bagi tahu, dia mention di akhir tu, dia kata hadis ini dhaif. Pendapat itu disebutkan oleh 2 imam yang begitu besar, iaitulah Imam Sa'id ibn Musayyab dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab mereka masing-masing bahawa di situlah Nabi Isa akan dikebumikan, dan dia bukan hadis yang kuat lah. Ad-Dabbah. Dalam bahasa, Dabbah bererti setiap yang berjalan di atas muka bumi. Menurut istilah, Dabbah bererti sejenis binatang yang akan keluar di akhir zaman dan menjadi antara tanda-tanda besar hari kiamat.
Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan hakikat ad-dabbah ini. Secara ringkasnya, terdapat 5 hakikat ad-dabbah yang telah dikumpulkan. Yang pertama, menurut Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan dabbah adalah seekor anak unta daripada unta Nabi Saleh AS. Ia dimasukkan Allah ke dalam batu dan ia akan keluar pada bila-bila masa yang diizinkan Allah. Yang kedua, dabbah adalah al-jassasah, seperti yang diceritakan di dalam Tamim Ad-Dari, di mana jassasah dikatakan merupakan sejenis makhluk berbulu yang tinggal di Pulau Dajjal. Yang ketiga, dabbah adalah ular yang menjadi penjaga dinding Kaabah. Yang keempat, dabbah adalah manusia yang bercakap bagi menentang orang yang melakukan bid'ah dan kekufuran. Dan yang kelima, dabbah adalah kata nama bagi setiap binatang yang melata dan ia bukanlah haiwan tertentu yang memiliki berbagai keajaiban atau keanehan. Dabbah seperti Allah nyatakan dalam surat Naml sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Bahawa bila tiba waktunya ke atas mereka, nanti kami akan keluarkan sejenis binatang yang melata berjalan di permukaan bumi, yang akan mengatakan bahawa sungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Jadi ini merupakan antara tanda final berlakunya kiamat, iaitu Allah datangkan binatang untuk, wallahualam, setengah pendapat mengatakan binatang ini boleh berkata. Setengah pendapat mengatakan binatang ini muncul dekat antara Safa dan juga Marwah. Setengahnya mengatakan dia muncul di Kaabah. Setengahnya mengatakan dia muncul di Mekah. Wallahualam, banyak pendapat yang dinyatakan di situ. Mungkin ini berpandu kepada kajian daripada hadis-hadis, daripada banyak riwayat, yang mana dengan munculnya binatang ini menandakan memang kiamat sudah terlalu dekat. Dan kemudian akan berlaku tiupan sangkakala, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan pertama menyebabkan kematian kepada semua yang masih hidup, dan tiupan kedua akan menyebabkan membangkitkan mereka yang telah mati. Semua makhluk yang telah mati akan bersidang, akan bertemu di mahkamah Allah untuk menjalani satu proses hisab. Menurut pengarang kitab Mausu'ah Al-Akhirah, dabbah merupakan ciri-ciri khas yang berbeza dari sudut kekuatan, keluasan keilmuan dan juga kecantikannya. Ia diutuskan khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi tujuan tertentu pada akhir zaman nanti. Tidak ada yang dapat mencarinya, tidak ada yang dapat mengapa-apakannya, dan tidak ada yang dapat lari daripadanya. Berdasarkan kepada himpunan nas yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa ciri dabbah yang telah dinyatakan. Antaranya ialah, ia merupakan haiwan yang aneh, tidak seperti haiwan yang biasa. Ia berbulu, berkaki 4 dan berkuku. Ia tidak berekor. Ia bertanduk. Ia tinggi dan besar. Dan ia boleh berkata-kata serta memahami bahasa manusia. Para ulama berkhilaf pandangan mengenai tempat keluarnya ad-dabbah ini. Pandangan pertama menyatakan ad-dabbah akan keluar dari Mekah Al-Mukarramah, yakni masjid yang paling mulia. Pandangan kedua pula menyatakan ad-dabbah akan keluar melalui 3 tempat, yakni daripada sebahagian lembah, sebahagian kampung dan di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Isa pun kembali memerintah bumi Allah ini dengan penuh saksama, sehingga manusia tiada yang nak menerima lagi bantuan ataupun sumbangan kerana makmurnya bumi ketika itu. Lalu apabila Nabi Isa telah wafat, lalu Allah pun mengirimkan angin yang lembut, angin yang nyaman mengenai umat-umat Islam, orang-orang yang beriman. Ketika itu orang Islam semuanya wafat. Yang tinggal hanyalah mereka yang tidak beriman. Dan Allah gambarkan ketika itu manusia akan kembali jahat.
Nabi pun ada sebut, kembali manusia ini dalam keadaan yang melakukan kerosakan, sehinggalah mereka ini melakukan persetubuhan dengan lawan sejenisnya dan pelbagai lagi kerosakan. Ketika itu Allah pun mendatangkan kiamat dalam keadaan yang mendadak, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, la taqumus sa'ah hatta yaqul fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadinya kiamat sehinggalah di atas muka bumi ini ada lagi manusia yang mengatakan Allah Allah, iaitu kiamat ini tidak akan terjadi ketika ada lagi orang Islam. Orang yang merasai kengerian hari kiamat ini hanyalah orang-orang yang tidak beriman. Menghampiri kiamat, masa akan menjadi pantas, sehinggakan manusia akan merasakan cepatnya waktu berlalu. Kesempatan yang diberikan Allah seolah-olah tidak mencukupi. Masing-masing akan mempersoalkan tentang ajalnya yang datang secara mengejut. Lalu masing-masing akan meminta agar dikembalikan ke dunia setelah mereka mengetahui besarnya amalan soleh. Namun sesekali tidak, Allah tidak akan mengembalikan mereka ke muka bumi. Sesungguhnya kamu dahulunya tidak mempercayai apa yang disampaikan kekasihnya. Lalu menangislah dua mata itu, mengenangkan nasib diri tatkala nyawa berada di tenggorokan. Tatkala dipamerkan dosa pahala yang dilakukan, maka beruntunglah mereka yang mengerjakan amal soleh. Maka merugilah bagi mereka yang sebaliknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi SAW menyatakan bahawa tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu merasakan waktu itu begitu pantas. Setahun dirasakan sebulan, sebulan dirasakan seminggu, seminggu dirasakan sehari, sehari dirasakan 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti satu sambaran api, iaitu hanya beberapa saat. Jadi kalau kita melihat secara makronya, secara pandangan cukup luasnya, bagaimana perjalanan bermula daripada Nabi Nuh AS diutuskan pada tahun 6,400 tahun sebelum Masihi. Maka ketika itu Nabi Nuh adalah orang pertama yang menceritakan mengenai Dajjal. Kemudian kisah itu berlalu, kaum Nabi Nuh AS dihapuskan. Kemudian kita lihat bagaimana pada tahun 2,500 tahun sebelum Masihi, iaitu ketika kerajaan Mesir kuno, kerajaan Fir'aun Khufu menceritakan membuat piramid dan menulis kisah-kisah yang berlaku ketika zaman Nabi Nuh yang sebelum daripada mereka. Kemudian kita melihat bagaimana pada tahun 500 tahun sebelum Masihi, wujudnya Ya'juj dan Ma'juj yang telah dikurung oleh Zulqarnain. Kemudian Nabi Isa AS yang lahir pada tahun 1 Masihi, pada tahun 32 Masihi, figura ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit kedua dan pernah bertemu dengan Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 570 Masihi. Nabi mendapat wahyu pada tahun 610 Masihi. Kemudian Nabi Isra Mi'raj pada 620 Masihi dan berhijrah ke Madinah 622 Masihi. Begitu pantas masa ini berlalu, dan Nabi menceritakan kepada kita bagaimana di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mauti ataupun kematian aku, kata Nabi SAW. Tidaklah dunia ini hanya senda gurau semata-mata, dan negeri akhirat itulah yang kekal abadi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sekiranya kamu berada pada waktu petang, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi, dan sekiranya kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu waktu petang. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hadis riwayat Bukhari. Antara rahmat Allah terhadap orang yang beriman adalah Allah tidak memberikan peluang kepada orang beriman untuk merasai kesengsaraan ataupun kengerian hari kiamat. Kerana itu apabila umat Islam telah meninggal, mungkin pada zaman itulah apa yang Nabi SAW sabdakan ataupun Nabi ceritakan kepada kita tentang peristiwa seorang lelaki berkulit hitam yang akan menghancurkan Kaabah, merentak kainnya,
mengambil harta-harta yang ada di sana. Ketika itulah akan terjadinya kiamat. Sampaikan Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi melainkan terhadap kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka yang melakukan kerosakan ketika itu. Dan Nabi mengatakan kiamat itu tidak akan terjadi ke atas mereka yang mengatakan ataupun mereka yang menyembah Allah ataupun menyebut nama Allah. Ketika itu Al-Quran juga telah lenyap, ilmu-ilmu Islam juga telah hilang. Ketika itulah apa yang Nabi katakan bahawa Al-Quran itu telah dirangkat, iaitu tak ada lagi orang yang akan menjaga Al-Quran, tak ada lagi orang yang menghafal, menghayati, mengamalkan Al-Quran. Ketika itulah Allah menerbitkan matahari daripada barat dan manusia ketika itu tidak akan mampu lagi untuk nak bertaubat. Keimanan mereka ketika itu tidak lagi akan diterima oleh Allah, kerana itu adalah petanda terakhir daripada Allah sebelum bumi ini dimusnahkan dalam hari kiamat yang besar. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Maka gunakanlah kesempatan waktu yang ada selagi hayat di kandung badan. Lakukanlah sebanyak-banyak amal, hatta sekecil-kecil amalan. Kerana kita tidak tahu pada amal yang mana Allah memberikan syurganya. Figura akhir zaman melabuhkan tirainya kini. Semoga setiap pengisian yang diberikan memberi manfaat buat yang menyaksikan. Amin ya Rabbal Alamin.